Okay, Assalamualaikum, saya Zarul Husin. Welcome back to my channel. Hari ini saya nak cerita sikit kriteria sebagai seorang cabin crew selepas ini. Yang ke-11, ada asas sains dan matematik. Ini pun nak kena ada juga sebab ia berkaitan juga dengan kerja korang. Kalau korang tak ada asas sains matematik ke susah jugalah, sebab ini berkaitan dengan bila every year kau kena exam. Dan exam tu apa yang berkaitan dengan sains, first aid tu. Kau belajar first aid. Kalau kau tak ada asas tu, susah kau untuk lulus lah. Asas ni kau tak ada awal-awal, masa dekat akademi lagi kau dah sangkut dah. Lagi satu, matematik ni kau nak mengira time zone, waktu departure, arrival kau pukul berapa, London sampai pukul berapa, kau kena campur tolak GMT tu. So GMT apa semua saya dah cerita dekat video sebelum ni kan. So kepada siapa tak tahu lagi GMT tu, boleh Google search lah, suggest Google ataupun YouTube lah. So benda-benda tu, matematik, sains ni benda berkait dengan kerja-kerja sebagai seorang cabin crew. So kalau korang kena ada asas matematik dan sains. Yang ke-12, pandai berlakon. Sebagai seorang cabin crew, kita kena pandai berlakon. Ya, betul. Walaupun kita hari tu kita penat ataupun kita sakit perut, kita kena berlagak, kita berlakon yang kita tidak pun berada dalam keadaan yang sebegitu. Kita tak ada rasa sakit, tak ada sakit perut ke, kita tak ada pening kepala ke. Kita berlakon padahal kita sebenarnya sakit kepala, ataupun kita masa tu ada masalah dekat rumah ya, kita berlakon yang kita tak ada masalah pun apa-apa. Once kita sarung that uniform, kita berlakon sebenarnya. Berlakon bila keadaan memerlukan. Janganlah kau berlakon all the way. Kau lupakan sikap-sikap yang saya cakap tadi tu. Tak ada. Ini berlakon di waktu-waktu yang tertentu. Okey, di mana kalau kita kena marah, memang bukan salah kita, tapi kita marah, kita senyum saja. So, kita berlakon lah. Kebanyakan kita berlakon senyum lah. Kita pandai senyum. Walau apa jadi pun, kita berlakon, kita pandai senyum. Lakonan yang sempurna itu ialah bila mana kita senyum dengan sempurna dan daripada hati. Walaupun itu hanyalah lakonan. Okey. Apa aku mengarut tak? Yang ke-13, boleh bercakap depan orang ramai. Ini pun basic juga. At least kau boleh bercakap depan at least 3-4-5 orang kau boleh bercakap. Orang yang tak kenal tau, dengan orang yang kau tak kenal. So kau boleh bercakap depan-depan macam tu. Ada basic. Mungkin korang ni pidato dulu kat sekolah ke, atau korang ketua kelas bercakap depan-depan cikgu ke, whatever. Benda-benda tu membantu korang menjadi seorang cabin crew yang berkaliber. Actually tak boleh bercakap pun okey, tapi at least kau berani untuk bercakap. Itu pun okey. Yang ke-14, pembersih. Kriteria yang penting juga saya rasa. Kalau cabin crew ni seorang yang pengotor, saya rasa toilet dekat aircraft tu kotor lah kan. So tengok balik kepada seorang cabin crew tu. Kalau cabin crew tu seorang yang bersih, dia jalan dekat cabin, dia nampak sampah pun dia akan, walaupun sekecil lagi di mesin tu pun dia akan ambil, dia kutip sampah tu. Kriteria sebegini membantu juga sebagai cabin crew. Kalau korang ada sifat macam tu, boleh jadi cabin crew lah. Dan kalau korang ada sifat macam tu, di kalangan orang sekeliling kau nampak, passenger kau nampak, dia akan bagus lah dia ni. Baik. Okey, yang seterusnya, yang terakhir ialah kena tahu cara berpakaian dan juga fashion. Ini benda basic jugalah sebagai cabin crew. Korang kena pandai ada sifat-sifat yang pandai bergaya, pandai berfashion. Sebab apa? Orang tengok korang. Cabin crew ni semua orang tengok. So kalau kebaya tu korang pakai tak kena gaya, dia tak akan jadi. Kau tak boleh carry kebaya tu. Kena ada orang yang boleh carry kebaya tu. Juga sama juga dengan suit. Uniform selalu steward pakai suit kan. Kau kena ada satu karakter yang dalam diri kau yang korang ni boleh bawa suit tu. Kalau kau jenis tak pandai nak gayakan, tak pandai nak bawa, susah juga. Bila korang ada sifat sebegini, yang 15 yang sifat yang saya cakap tadi, pandai bergaya, pandai berpakaian, korang boleh bawa. Dan korang akan handsome ataupun cantik di mata-mata yang memandang. Okey, itulah saja kriteria yang boleh saya kongsikan sebagai seorang cabin crew. Semoga ia membantu sikit sebanyak kepada adik-adik yang nak jadi cabin crew. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Sementara itu, be safe and stay safe. Stay at home. Kalau video ni keluar, waktu PKP masih ada lagi. Jumpa lagi di video yang akan datang. Peace. Assalamualaikum.